Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-ria rasanya oh bila kita bersama. Turuti kekarapanmu sang saya berubah. Tulus setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah. This is hypotenuse from X. Apa sih kau? Sembilan puluh. Dulu apa dia? Terima kasih cikgu. Kalau pelita hidup bagi kami semua, menuju jalan ke arah yang benar. Penuh ikhlas dan tulus, membimbing dan mengajar untuk memastikan kami berjaya. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Ipin, tahu ABC? Tahu. Terima kasih cikgu untuk anda di luar sana. Lagu tu saya rasa dengan video tu ceria sangat tiap pagi. Betul. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, especially kepada guru-guru semua. Ya. Selamat menyambut Hari Guru. Dan Ya. sebentar tadi kita ada dengar lagu kolaborasi antara Upin Ipin dan Najwa Latif. Terima kasih cikgu. Comel lah lagu tu. Kan, sebenarnya kan memang sesuai. Dan tak tahulah nak cerita, saya tengok VT tu, saya memang tersentuh lah. Especially cikgu yang bawa washing machine. Tak, saya rasa macam-macam lagi dia buat. Bukan satu je. Meniti jambatan dan sebagainya. Kan? Dan bercakap tentang pengorbanan seorang guru ni. Terus membuatkan saya teringat kisah-kisah saya waktu saya sekolah dulu. Ya. Nama-nama cikgu seni saya, cikgu BM saya, cikgu BI. Allah semua saya suka kan. Kan, saya kadang-kadang susah nak cerita pasal zaman sekolah. Kadang-kadang macam ingat, kadang-kadang macam tak ingat. Kenapa? Sebab macam selalu tak ada kat sekolah. Allah, ini anak murid nakal ya cikgu-cikgu. Tapi apa-apa pun kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas pengorbanan anda. Betul. Dan menjadi seorang guru ni, dia bukan satu pekerjaan. Dia sebenarnya satu passion. Betul. Faham tak? Saya tak apalah, kejap lagi kita akan bincang banyak lagi. Hari-hari guru, kita nak celebrate dan kami nak bagi tahu anda jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga Facebook, itu Borak Komputer TV3. Boleh tengok Facebook live juga. Yes. Dan kepada anda semua, hari ini kita nak beritahu anda tentang ramalan cuaca yang akan berlaku pada hari ini. Jadi sama-sama kita tengok apa yang akan berlaku. Sebab sekarang ni, Dayah, malam-malam, setiap hari saya tidur mesti berpeluh lah, Dayah. Panas lah. Hari tu asyik hujan. Ha. Sekarang awak pula peluh. Yes. Tapi betul lah, lately memang tak menentu sangat. Apa kata kita cek? Kita sekarang ni berada di Kuala Lumpur. Cuaca cek di Kuala Lumpur kita mulakan. Apa kata? Alamak, macam mana awak boleh panas ni Faiz? Tak tahulah, mungkin sebab lepas hujan dia selalu panas kot buat benda ni. Ataupun panas dulu lepas tu hujan. Dia Mungkin. panas sangat waktu hujan. Yes, betul. Saya tak tahu untuk orang Ipoh macam mana, tapi itulah yang apa yang kami rasakan di Kuala Lumpur.
Sama juga macam Georgetown pun ribut peti juga. Betul, dan kita ke Lustar juga akan mengalami ribut peti pada hari ini, dan saya pasti kalau utara, kalau satu tempat ribut peti, semua tempat ribut peti ni. Betul itu. Ha. Tu bercakap daripada orang utara, dia tahu Kan, tapi apa pun saya tabik kepada orang utara sebab anda semua berada di zon hijau. Oh yes, okey. Kalau ini kita ikut Pantai Timur pula. Pantai Timur lain cerita Faiz. Dia cerah Faiz. Yes. Tapi tak jugalah Kuantan dah ribut peti balik dah. Anda saya rasa kita ke Johor Bahru dijangka ribut peti juga. Jadi kami ni kongsikan ramalan-ramalan cuaca ni supaya anda boleh buat plan. Macam Faiz kata dia banyak buat aktiviti malam katanya. Ya, betul. Saya sekarang ni memang jarang saya tidur malam. Saya yelah. tidur siang je. Ya. Okey. Jadi ini adalah cuaca yang macam contoh orang nak apa, dah sidai baju lah, nak buat-buat gardening dekat luar rumah tu. Jadi korang kena set timeline lah elok. Betul. Dan sekarang ini mungkin boleh saya nak beritahu kepada anda, kepada yang mana duduk berjauhan dengan isteri anda. Saya rasa ini minggu terakhir untuk pulang berjumpa dengan isteri, sebab kalau bila dah raya memang susah nak balik. Alamak. Sekatan ni memang agak ketat. Okay, jadi bila cakap susah ke senang tak apa. Sebab kita akan kongsi dengan anda, of course dalam kita punya dilema lah. Yes, betul. Dan ini semua amat penting untuk kita berjaya mengarungi wabak ni secepat mungkin. Sebab sekarang ni pun dah kira dah lama juga ni Dayah. Lama-lama. Tapi ini bukan kita je. Satu dunia. Betul. Global. Jadi semua kena bersabar dan orang kata inilah kita punya new norm. Betul. Dan apa kata kita buat satu race dengan dunia-dunia yang lain untuk mencegah COVID ni, siapa yang paling cepat sekali. Dan untuk berita dilema kita yang pertama, ini adalah update yang terbaru daripada Dr. Noor Hisham sendiri, iaitu tentang perkembangan wabak COVID-19 ni. Dan telah dilaporkan bahawa pada hari ini jumlah kumulatif kes telah mencapai 5,439 kes, dengan 88 kes telah dilaporkan alhamdulillah berjaya sihat. Manakala 36 kes baru telah dilaporkan dan 28 kes adalah kes orang ataupun warga asing yang mana yang bekerja ataupun saya rasa ada banyak sekatan kan untuk masuk ke Malaysia. So mungkin orang-orang yang masih lagi berada di Malaysia yang mungkin tidak menyedari bahawa mereka mempunyai wabak tersebut. Dan sebab itulah kalau boleh janganlah pergi mana-mana, kalau boleh duduk di rumah. Dan seperti biasa, kalau ada simptom-simptom kecil, segeralah untuk mendapatkan rawatan ataupun cek, sebab mungkin disebabkan kita seorang saja, kita boleh menjangkiti ramai lagi orang. Ya, betul. Yes. Dan ini adalah jumlah kes mengikut negeri masing-masing. Selangor mempunyai 1,600 kes, KL mempunyai 1,500 dan Putrajaya 89 kes. Manakala kalau kita tengok negeri-negeri lain juga ada menunjukkan peningkatan, ada negeri yang menunjukkan penurunan. So ini adalah jumlah kes positif COVID-19 lah kalau mengikut negeri. Dan sebenarnya macam yang dikatakan oleh Faiz juga, ada banyak negeri yang zon hijau juga dan kita harap lebih banyak lagi negeri yang zon hijau selepas ni. Jadi anda sebenarnya boleh ikut update-update ini of course di portal yang sahih. Betul. Okey, dan seperti biasa kita memang sentiasa kongsikan update terbaru tentang COVID-19. Dan seterusnya saya nak bagi berita. Adakah anda single? Faiz tentunya tidak, saya tentunya tidak. Ini adalah berita untuk orang bujang ya. Kenapa dengan mereka? Okey, saya nak bagi tahu dah ni, setakat ni katanya tiada kelonggaran diberikan kepada individu bujang untuk rentas negeri bagi pulang ke kampung, kata Menteri Kanan Keselamatan kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau menegaskan pengecualian hanya diberikan kepada suami isteri hujung minggu saja. Kalau orang selalu weekend husband and wife lah. Atas rasa peri kemanusiaan bila tengok mereka tak dapat bertemu anak, ada yang lebih daripada 2 bulan. Sebab semuanya sangat bagus ikut kita punya PKP. Jadi peraturan rentas negeri ini diteruskan walaupun orang bujang yang rindu kat ibu bapa. Kita faham. Jadi kita minta bersabar dahulu. InsyaAllah setakat ni memang tak ada kelonggaran. Kalau ada dengar, bolehlah orang bujang balik. Itu tidak betul, tidak sahih ya. Kan? Tapi sekarang kalau kita tengok kan, kita dah lama ada wabak penyakit COVID ni. So macam-macam cerita kita dah dengar dan saya rasa mungkin ada macam-macam pengajaran kot kita boleh ambil. Ya, saya rasa untuk bujang selama ni macam tak jumpa parents, tak balik. Waktu ni rasa macam, ya Allah,
Kalau ada masa tu patut aku jumpa mak Kan? bapak aku. Contoh. Tapi rasanya lebih baik sabar sebab ada juga kes-kes di mana anak-anak balik ke rumah dan menjangkiti ibu bapa dia Ya, dan ahli betul. keluarga dia yang lain. Kalau Sebab tu sayang kata- mak ayah, fikir jauh-jauh sebegitu. Okey. Betul. Dan seterusnya untuk anda yang merindui solat Jumaat, nak ke masjid, Faiz ada cerita. Ini saya nak cerita. Alhamdulillah sejak daripada semalam telah beberapa masjid telah pun dibuka untuk menunaikan solat Jumaat. Tetapi solat Jumaat ni ada beberapa SOP yang perlu diikuti dan hanya beberapa jemaah sahaja yang dibenarkan untuk masuk dan juga berada di dalam masjid. Macam kalau kita tengok semalam di Masjid Shah Alam ada hanya 12 orang dan kalau kita tengok di skrin kita sekarang ini ada beberapa orang saja yang berada di masjid yang merupakan ahli-ahli daripada jawi ataupun jaiz dan juga kaki tangan masjid itu sendiri. Dan ini adalah satu nasihat daripada Dr. Zulkifli kita kepada orang-orang yang berada di luar sana bahawa sentiasa dengar dan juga patuh kepada arahan. Faiz, ni kenapa ni Faiz? Ini kat Masjid Shah Alam, ni kat Okey. pintu 7. So, bila orang ramai dengar masjid ni mula dibuka untuk solat Jumaat, ramai yang nak masuk solat. Yelah. Dan semua dah merindui suasana solat berjemaah beramai-ramai di dalam masjid. Tetapi sayangnya memang tak boleh. So, kalau kita ikutkan, diorang ni dihalau untuk pulang dan bila dah cukup jemaah-jemaah dia akan tutup. Dan kalau Daya tengok ni, ini adalah suasana di salah satu masjid di Pahang yang telah diimamkan sendiri oleh Tengku Hasanah. Tengku Hasanah. Itu dia. Solat Jumaat kat Seluruh Pahang bermula minggu depan katanya. Tapi kalau tengok gambar ni kan, saya rasa macam wah, cantik sangat. Ini dikongsi oleh Instagram beliau sendiri. Yes. Nampak tu? Bersegak, baju Melayu berwarna biru. Dan ini turut dikongsikan di dalam Instagram pemangku Raja Pahang, Yep. Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan saya rasa ini adalah satu berita yang bagus. So, benda-benda ni mestilah step by step kan. Mula 12 orang, lepas tu tambah Betul. sikit-sikit. Dalam masa yang sama saya nak cakap apa tahu? Dia macam wah, bagusnya kita semua merindui suasana nak pergi masjid. Kan? Ada hikmah di situ. Betul. Okey. Dan mereka yang mana yang tak sabar nak masuk tu menunjukkan bahawa come on lah, it's time untuk masuk kan. Tapi Yes. apapun pun sabar itu penting dalam menangani situasi ni. Okey, dan seterusnya kita nak cerita tentang wajib saring penuntut IPT pulang ke Sarawak. Apa cerita ni? Baiklah, ceritanya adalah Sarawak mewajibkan penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT yang baru tiba dari Semenanjung, Sabah dan Labuan supaya diambil sampel untuk diuji bagi memastikan mereka ni Faiz bebas COVID-19. Jadi Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah tu kita perlu selepas wujud kluster baru dalam kalangan penuntut IPT di luar Sarawak. Jadi penuntut IPT ni katanya yang baru tiba ni akan disaring dan ditempatkan di hotel sehingga keputusan ujian sampel itu diperoleh. Kalau negatif mereka dibenarkan lagi pulang. Okey, tapi dan dipasangkan gelang tangan. Katanya penanda dan seterusnya menyambung kuarantin di rumah. Ini semua adalah langkah-langkah dan cara-cara untuk kita tak bagi kluster baru. Which is good job lah kan. Betul. Dan perlu tahu kan, kebanyakan proses ni memerlukan wang dan juga peruntukan daripada kerajaan untuk melakukan saringan dan juga benda-benda kesihatan di atas kes-kes wabak yang berlaku sekarang ni. Jadi kami sebagai warga Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan dan juga selamat hari jadi kepada Perdana Menteri kita, iaitu abah kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan waktu COVID ni memang Perdana Menteri adalah antara orang-orang yang saya menanti-nantikan ucapan beliau di kaca TV. Jadi selamat hari jadi, Abah. Yes. Tahu hari lahir beliau yang ke-73. Yes. Katanya ramai yang kongsikan wish dekat Facebook, dekat Instagram, semua cakap happy birthday. Yalah, walaupun dalam waktu-waktu yang genting seperti ini, maksudnya masih tenang menangani situasi yang kita semua tak jangka. Betul. Dan kalau kita tengok kan, macam saya, this is personal punya pendapat lah. Macam sekarang ni mungkin adalah suasana yang semua orang patut panik. Tetapi bila kita lihat seorang ketua ataupun seorang Perdana Menteri kita yang begitu cool dan relax memberi ucapan apa semua kan, kita pun sendiri terasa terkesan dengan ucapan beliau dan kita pun relax.
kita tak rasa panik sangat lah. Kan? Okey, macam ni kau tengok producer khas sempena Hari Guru dan tengok wish-wish orang. Anda boleh tengok di skrin sekarang. Yang paling cute semua nak panggil Abah. Happy birthday Abah. Bagus satu semua rasa macam Betul. one family. Kan? Kan? Dan saya tengok ada beberapa mesej juga disertakan dengan gambar yang dilukis oleh mereka sendiri. Wow. Kan? Kreatif kan? Sebenarnya rakyat Malaysia ni, Faiz suka cakap apa? Kita ni memang ramai orang yang kreatif. Betul. Boleh lukis portrait, boleh create something yang tak pernah dibuat. Lagi-lagi musim PKP ni, Betul. ramai pula yang buat DIY. Serius lah. Termasuk awak. Saya tahu. Jadi sekarang ni, bukan nak cerita tentang DIY saya dengan Faiz, tapi kejap lagi, banyak lagi kita nak kongsi dengan anda. Tak boleh ke mana-mana, make sure terus bersama dengan kami dalam Borak Kopitiam. Anggun jelita hatimu bersinar terangi cinta, mengalun sejuta nada, jalinan kasih yang abadi. Wahai kekasih, segala kisahku, dekatlah bersama aku, membentuk cinta kita. Tak akan ku temukan cinta sama seperti dirimu. Terimalah aku seadanya. Sesungguhnya cinta yang telah hadir ini karena dia. Akan ku jaga hatinya agar tidak hilang dia. Sesungguhnya hanya dia yang sempurna di hatiku. Karena sesungguhnya ketulusan hati ini hanya untuk dia. Anggun jelita hatimu, secantik bunga di taman, ku sirami dengan indah. Teruslah mekar wahai bungaku, wahai kekasih, cinta sejatiku. Dekatlah bersama aku, percaya cinta kita tak akan ku persiakan. Cinta selama ini yang ku cari, terimalah aku seadanya. Sesungguhnya cinta yang telah hadir ini karena dia. Akan ku jaga hatinya agar tidak hilang dia. Sesungguhnya hanya ada nama dia di hatiku. Karena sesungguhnya ketulusan hati ini hanya untuk dia. Sesungguhnya cinta yang telah hadir ini karena dia. Akan ku jaga hatinya agar tidak hilang dia. Sesungguhnya hanya. Aduh, saya nak cakap lah, kenapa macam tu? Kenapa keluar dengan perempuan lain kalau dah ada girlfriend? Amboi. Sekarang ni bagi Faiz lah kan. Okey. Macam gila kejam video klip tu. Kejam Ha. Macam sampai hati dia tagak gambar lepas tu hantar tu. Kenapa kena buat macam tu? Kenapa tak apa? Sebab kita tak puas hati sangat ni, sebaik kita cakap dengan hero lelaki dalam video klip tu. Yes.
Yes, kita akan bersama dengan Syazwan. Hello, Wan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syazwan nampak lain daripada video klip tu. Sebab video klip tu nampak sangat muka awak curang. Kat sini nampak baik-baik. Bukan. Okey. Serius? Syazwan, bukan nak cakap apalah. Macam tajuk lagu tu apa, Anggun Jelita Anggun Jelita tu adalah nama seorang wanita yang awak curangi tu ke apa? Okey tak, sebenarnya cerita dia berdasarkan lirik Anggun Jelita Hatimu. Okey. Alright. So tapi dalam cerita tu kita pecahkan dua karakter so jadi Anggun dan Jelita. Oh, kenapa? Awak ada masalah memilih yang satu ke? Bukan. Dia sebenarnya saya kenal Anggun dulu sebab saya bekerja di kafe. Okey. Okay. Kemudian saya kenal dengan Jelita pula through social media. I see. Oh, saya rasa cerita awak ni ramai yang merasai dekat luar sana. Lagi-lagi musim PKP ni. Memang kawan-kawan macam tu. Girlfriend sebenar tak dapat jumpa jadi dia mengorat secara virtual. Jangan terasa siapa tengok kat rumah. Okey. So nak tahu juga lagu tu ciptaan siapa, Syazwan? Ciptaan tu saya kompos, bos saya tulis lirik. Siapa? Siapa? Bos saya, bos Awal Muzik sendiri. Oh, okey. Okay, mungkin ramai ingin mengenali lebih sedikit tentang Syazwan ni. Daripada mana Syazwan ni datang, macam mana bakat ni boleh dicungkil. Sampai buat video klip yang cantik sebagainya. Sampai design untuk jadi seorang artis. Alright, so saya bermula dengan cover lagu di Instagram, YouTube. Dan dulu sebelum saya cover tu ada satu video saya cover dengan adik saya. Video tu macam boleh dikatakan ramai jugalah yang tengok. Daripada situ saya terus buat cover dan alhamdulillah saya dilamar oleh syarikat Awal Muzik. Okey, Syazwan, dah banyak cover awak buat. Cover lagu apa yang paling banyak dapat views? Lagu apa yang paling dapat banyak views kalau ikut dulu saya cover lagu Jampi. Jampi? Cuba nyanyi sikit boleh? Kau buatku terpaku, sepertinya diriku yang mahu diri kamu. Jambilah. Wah, tu sambung. Alright. Thank you sebab Tapi bila saya tengok Syazwan ni, Syazwan mungkin 23, 24 lebih kurang macam tu? Umur? 21. 21. Wow, muda. Okey, minta maaf saya salah sebut. minta maaf pakcik, sebab pakcik tua sangat. Okey, macam orang-orang ataupun remaja-remaja yang umur macam Syazwan ni, banyak minat lagu-lagu yang jenis kepada dance, hip hop, tapi Syazwan tidak memilih genre tersebut. Kenapa? Sebab saya sebenarnya memang daripada dulu saya memang minat more to ballad. Saya minat lagu-lagu. Maksudnya macam kalau suara saya ni saya rasa dia lebih sesuai kepada ballad song. Okey, so awak suka ballad song, kita nak tahulah awaknya reference ataupun penyanyi yang jadi inspirasi awak siapa katnya? Saya memang daripada dulu Kai Bahar lah. Oh, ya ke? I see. Alright. Betul lah, awak pun start daripada social media dan sebagainya. Kai Bahar pun lebih kurang macam tu juga, kan? Kalau macam ikut, mungkin sebab saya menginspirasikan Kai Bahar. So macam kalau saya tengok komen, kalau saya nyanyi lagu Kai Bahar ke, ataupun saya nyanyi lagu saya sendiri pun kadang-kadang ada yang sambungkan dengan Kai Bahar. Okey, Wan. Tadi Wan kata suara Wan ni memang sesuai dengan lagu-lagu ballad kan? So macam mana kita ni nak determine suara kita sesuai untuk genre jenis apa? Ataupun sebenarnya tak kisah, janji minat kita tu? Kalau macam untuk suara tu saya tak apa nak pasti. Tapi tengok kat atas suara kita dan minat kita. Mungkin suara kita kena dengan minat kita. Mungkin tak kena. Kalau tak kena, kita terpaksa. Okey, mungkin Syazwan tak pernah try dangdut lagi. Sebab macam Abang Faiz ni, dia nampak macam rockers macam ni. Tapi pilihan lagu dia dangdut sebenarnya. Yes. Nyanyi sikit boleh? Memory daun Kalau pisang. aku pandang gerlip bintang nun jauh di sana. Boleh. Lepas. Boleh? Cuba lagu asli satu. Cindai ke? Cuba. Cindailah mana tidak beri. Lama tak ingat lah Kak. Okey. Saya sikit lagi saya nak tanya. Cuba rapping pula sikit. Boleh ke? Wow. Rap Cepat. Boleh kot. Kita try lagu mimpi lah. Baru nak suruh. Okey. Kini ramai sengaja mengaku tahu aku kau dulu sama-sama naik jatuh sekali buka pai ramai datang nak tumpang berteduh. Sambung pula kan. Okey. Maksudnya saja je kita nak test tu. Tapi soalan saya daripada tengok video klip tu,
jujurlah saya geram untuk video klip tu. Saya tak boleh cerita-cerita pasal curang ni, cerita pasal mencari pasangan di social media dan sebagainya. Nak tahu, last kali awak pilih anggun ke awak pilih jelita? Saya pilih anggun. Lepas tu saya cakap dengan dia, awaklah anggun jelita untuk saya. Eleh je. Dah kantoi cakap macam tu. Okeylah, daripada segi lagu lah. Mungkin macam Syazwan mungkin ada impian kan. So, apakah impian daripada mana lagu ni ingin bawa Syazwan ke mana lebih kurang? Adakah ke pentas AJL? Yes, mungkin. Ya, kalau harapan? ikut impian saya, memang saya nak pergi ke satu lagi pentas yang besar lah. Contohnya, yang pasti AJL tu memang dalam impian saya jugalah. Kalau ada rezeki, insyaAllah ada. InsyaAllah. Tiada apa yang orang kata nothing is impossible. Yes. InsyaAllah. Syazwan, sekarang ni mungkin ramai mungkin jatuh cinta, mungkin geram dengan awak. Apa kata awak share awak punya Instagram ke Facebook ke? Oh, right. So, boleh cari saya aktif di Instagram. Twitter kadang-kadang saya main. Boleh cari Syazwan Syahmi _ SYAZWANSYAHMI _ Dekat situ nampak tu ada bagi YouTube link sekali kan? Yes. Wah, boleh tengok Syazwan buat cover lagu. Boleh tengok repeat InsyaAllah. video klip tu untuk rasa lebih sakit hati. Ya? Okey. Okey, mungkin Syazwan ada ucapan kepada guru-guru yang pernah mendidik Syazwan. Okey, so saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru dan terima kasih sebab dah mengajar saya, mendidik saya sampai saya jadi manusia yang berguna, insyaAllah, pada masa akan datang. And saya nak ucapkan thank you to Borak Kopiam. Yes. Sama-sama. Terima kasih Syazwan. Lain kali pilih satu je, ke? Yes. Tapi bila single, okey juga pilih banyak-banyak. Apa dia? Pak, bila single, pilih dulu. Lepas tu yang mana okey, jadikan isteri. Oh, Kan? nasihat brother-brother. Okey, Syazwan. Tapi berkawan, Alright, Okay, thank you, Syazwan. Okay, Kak. Thank you. Okey, sama. Wow, ini dah macam saya rasa segmen hati ke hati ya. Sebenarnya. Seorang bagi nasihat cinta. Tapi korang tahu tak, sebenarnya cara untuk memujuk pasangan, salah satunya lagi untuk wanita, bagi mereka sesuatu yang manis. Yes. Jadi tempatnya maybe jauh sikit, tapi mana tahu kalau satu hari nanti anda pergi Jepun, kedai manisan yang terbesar di Jepun. Serius, kita punya BJ kita itu Syami katanya ke sana. Mungkin dia pun berputik-putik cinta di sana. Dan recording ni dilakukan sebelum puasa Ya. Apa kata kita start sikit. Ini adalah awak ame, iaitu sejenis manisan yang diperbuat daripada nasi pulut. Dan anda boleh dapatkan awak ame di kedai manisan tertua di Jepun ini. Selamat datang ke Takahashima Gozaimon Shoten. Kalau nak tahu, Takahashima Gozaimon Shoten ini mula beroperasi pada tahun 1624, iaitu pada era kegemilangan daimyo dan samurai, iaitu era Edo. Menjadikan kedai manisan ini sudah beroperasi hampir 400 tahun. Gula-gula tradisional ini boleh dikategorikan sebagai makanan premium kerana sering disajikan kepada para bangsawan dan juga Maharaja Jepun sewaktu ketika dahulu. 飴というのは、お砂糖ができる前っていうのは非常に貴重なものだったんですね。ですから殿様とか侍とかそういう方たちが召し上がってました。で実際現在も一番一つの有名っていうか新聞にも載ったんですけども、昭和天皇が最後まで召し上がってたのがうちの泡飴というものなんですね。でこれはいわゆる病気をした時とかよく病気をすると体力が落ちます。それの需要にこう舐めて体力をつけていくというようなことにも使われています。ですから一休さんの話は分からないと思うんですけれども、いわゆる大変貴重なもので高価なものだったと思いますね。Di sini terdapat pelbagai jenis manisan yang dijual, antaranya seperti Okina Ame, Arare Ame dan Kaneno Waraji. Dalam banyak-banyak manisan, awak ame adalah manisan yang sering menjadi tumpuan pelanggan yang datang ke sini. Cara terbaik untuk makan awak ame ini adalah dengan menggunakan penyepit dan putarkan ia seperti ini. Dan rasanya seperti manis air gula.
Di bahagian atas kedai ini pula terdapat ruang istirahat khusus kepada pelanggan yang ingin menikmati manisan di kedai ini. Di sini juga terdapat banyak pameran yang menceritakan sejarah manisan dan juga sejarah kedai ini dari generasi ke generasi. ここが、西暦でいくと今ピッと出てこないですけど明治8年なんですね。大火がありましてこのように一帯が燃えてしまいました。でその時に急遽この建物を建てたんですけど材料を山から切り出して来る時に、川を伝って持ってくるんですけどその時海へ一部流されてしまってでその時ちょうど高田城は解体されていたのでそこの部材をもらってきて建てた建物なんです。で今こう駐車場になってますけどそこにも使ってたんですけどそれはもう壊してしまって今現在残っているのはあそこに階段の上った梁だけが残っております。 Lokasi kedai ini terletak di Bandar Joksu di wilayah Niigata. Dan jika hendak ke sini, terdapat banyak kemudahan pengangkutan awam disediakan seperti stesen Joksu Myoko dan stesen Minami Takada. Kedai manisan ini bukan sahaja memberikan satu pengalaman unik kepada pelanggannya, tetapi nilai sejarah dan juga manisan pada kedai ini pastinya menjadi satu bukti kekayaan budaya masyarakat Jepun. Saya rasa kedai macam ni elok untuk orang besar lah. Kenapa? Saya takutlah nak bawa anak-anak saya fancy sangat gula-gula kedai tu. Takut apa? Panjat meja, panjat apa? Tengok macam barang-barang mahal je. Yelah kan? Katanya untuk apa dulu bangsawan-bangsawan kot. Okey, tapi bukan nak cakap apa lah kedai tertua kata, kedai manisan tertua di Jepun. Pasal itulah saya tengok macam patutlah awak kata tempat tu takut nak bawa anak-anak. Kan? Sabar. Ni anak-anak awak datang ke siapa? Tak boleh. No. Kita tak boleh bawa anak-anak datang ke ofis kita, tempat bekerja. Tapi kita akan bawakan kepada anda orang yang bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak kita. Dan ini adalah tetamu kita untuk hari ini, Puan Laila. Puan Nur Laila ini merupakan guru besar di sekolah rendah di Puchong. Sila. Assalamualaikum, cikgu. Saya nak cakap dulu. Selamat hari cikgu. Terima kasih. Daya dah cakap dah. Okey, cikgu selamat hari cikgu. Dia sibuk juga selamat hari cikgu. Jadi bukan sekadar kita di Borak Kereta meraikan, tapi kita ada juga Cikgu Nur Laila bersama dengan kita. Betul. Yang kita akan berbual-bual kan. Okey, Faiz ni sibuk sangat nak tanya soalan ni, tanya apa ni? Okey, sekarang ni nak tanya tentang cabaran guru-guru sekarang ni. Sebab biasanya guru-guru dapat berinteraksi dalam kelas dengan murid-murid dan sekarang ni dah tak boleh langsung. Mulai daripada 18 hari Mac hari itu, waktu tu sebenarnya waktu cuti sekolah kan. Kemudian pada 23 tu dah start sepatutnya semua pergi ke sekolah. Tetapi bila kerajaan mengumumkan bahawa perintah kawalan pergerakan, secara automatik kita berada di rumah lah. Tetapi sebagai guru, itu bukan alasan untuk kita tak mengadakan pembelajaran dan pengajaran. Jadi kita ada banyak medium, kita ada banyak alatan, peranti yang kita boleh guna pakai. Oleh itu sebagai guru kita menggunakan segala medium. Contohnya macam WhatsApp, Telegram. Mungkin kali pertama sebelum ni kita pernah pun gunakan Google Meet. Betul. Jadi mesyuarat dah tentu kita guna Google Meet dah kat rumah kan. And then dengan murid pun pembelajaran kita gunakan Google Meet, guna Zoom. Dan kita juga cikgu-cikgu saya yang membuat rakaman video. Bagusnya. Jadi dia orang menjadi pelakon sendirilah. Sebab guru tu memang pelakon sebenarnya. Kan sebenarnya kan untuk mendidik budak-budak ni kena macam-macam cara. Ya, betul. Dan bagi kawasan yang ialah dia bila berlaku PKP ni ada tak semua murid tu dapat menggunakan peranti atau gadget. Terutama yang dah balik kampung awal-awal dan kampung yang susah nak dapatkan internet. So kerajaan KPM telah mengadakan rancangan TV pendidikan. Itu salah satu medium untuk menyampaikan pelajaran. Jadi bukanlah maknanya terbiar begitu saja. Okey, dan bercakap tentang effort guru-guru kan, di mana saya memang tabik hormat. Nak tahu juga sebab jadual kelas online.
Bila jadual kelas online ni macam sekolah kita dah tahu kan waktu dia pukul berapa ke pukul berapa. betul. Jadi macam mana pula nak susun jadual kelas online tu? Okey. Jadi sebenarnya kita kena ambil kira juga. Jadi sebagai pentadbir, saya dan juga rakan-rakan pentadbir yang lain, ya, bila telah diumumkan dan diberikan garis panduan oleh pihak KPM, oleh pihak jabatan. Jadi kita mengambil kira apa masalah. Sebab bila pembelajaran di rumah, kita tak boleh ikut jadual macam waktu dalam kelas. Sekolah lah kan? Jadi kita buat ambilkan satu inisiatif bermula jam 9 pagi hingga 11.30, termasuk juga waktu rehat. Sebab murid ni dia tak boleh 100%. Betul. Straight Daripada tak boleh. ya betul. Kilo peratus orang Ya. Sebab lagi penggunaan peranti tu kan. Jadi mungkin ada keluarga yang ada 2 atau 3 anak. Jadi mungkin hari ini dia nak buat gadget untuk cikgu dia nak buat Google Meet. Mungkin cikgu nak buat Zoom. Jadi kalau 2-3 anak dengan satu peranti tak boleh. Jadi kita kena buat jadual lah supaya memudahkan semua pihak. Daripada segi itu kan, jadi kita dengar banyak masalah yang boleh berlaku. So, ada tak cara-cara penyelesaian, let's say kepada anak-anak ataupun remaja-remaja ataupun pelajar-pelajar yang tidak mempunyai kemudahan macam ni, especially remaja-remaja ataupun pelajar-pelajar di kawasan miskin ataupun di kawasan luar bandar. Okey, sebab itu tadi saya maklumkan juga kerajaan KPM terutamanya telah mengambil inisiatif dengan mengadakan program TV pendidikan. Saya rasa walau jauh mana pun kita berada, semua rumah ada TV. Jadi itu adalah salah satu medium yang paling minima. Itu memang free TV lah, memang pakai antena biasa lah. Ya, TV 1 kan. Promote pula. Tak apa, untuk pelajaran. Dan okey kan? Daripada itu, jadi maknanya tak ada alasan lah untuk mereka tak dapat nak memulakan pembelajaran atau tertinggal. Sebab kita sebagai seorang guru dan sebagai pendidik, kita perlu cakna. Maknanya kita kena perlu prihatin kepada anak murid kita. Sebab ni kita tak tahu bila sekolah dibuka. Tempoh yang lama. Takkan kita nak membiarkan mereka tanpa aktiviti kan. Lama sangat ni. Belajar tetap belajar orang kata. Belajar, ya. Okey. Dan nak tahu juga macam bila bercakap tentang kelas online dan sebagainya, tentunya ibu bapa menjadi orang penting yang kena make sure. Lepas ni ada cikgu ada belajar ni. Jadi feedback ibu bapa pula macam mana cikgu? Setakat yang saya maklum, alhamdulillah lah. Memang komitmen ibu bapa tu sangat-sangat tinggi. Ini daripada sudut sekolah saya lah. Ya. Sebab ibu bapa juga memainkan peranan penting. Misal kalau kita kata bagi kerja rumah ataupun kerja yang memerlukan mereka merakamkan aktiviti mereka. Jadi kerjasama ibu bapa tu dalam merakam, dalam menyampaikan apa maklumat ataupun apa saja kerja yang telah cikgu beri dan dipantau oleh mereka. Jadi walaupun sebenarnya tak 100%, tetapi ia sangat-sangat membantu dan secara otomatis bagi saya ibu bapa sebenarnya dia dapat tahu tahap anak dia sebelum ni mereka datang sekolah pada hari terbuka saja. Mungkin 1 tahun sekali atau 2 kali. Kecuali kalau ada yang bermasalah kan. Barulah ibu bapa akan hadir. Ya. Jadi secara tak langsung saya nampak kat situ effort dan kesungguhan ibu bapa dalam menangani masalah-masalah anak-anak mereka lah. Okeylah, itu yang paling penting, kerjasama antara ibu bapa dan juga guru untuk memastikan anak-anak kita berjaya. Dan ini kalau kita tengok adalah antara aktiviti-aktiviti yang ada disediakan di Sekolah Puchong, SK Puchong, iaitu tarian sewang. Cuba cerita sikit. Tarian sewang ni tarian apa? Dia macam bukan normal punya tarian kebudayaan. Saya dulu cikgu tarian ni je, tarian piring Negeri Sembilan kan? Ya, betul-betul. Dia sebenarnya ini adalah program daripada Smart Gen, iaitu MPSJ. Okey, untuk tahun ni mereka mengadakan tarian sewang dan juga tarian piring. Jadi sekolah saya merasakan bahawa tarian sewang ni adalah lebih mudah. Dan ia satu yang unik. Sebab ini tarian ni adalah tarian orang asli. Okey, secara kebetulan di sekolah saya juga ada terdapat orang asli, murid-murid asli, iaitu di kawasan
sarjana pucung. Mereka belajar di sekolah saya. Jadi secara tak langsung bila okey, kita ada tarian sewang, saya maklum pada cikgu saya, kenapa tak kita cuba benda yang baru? Sebab selama ni kita cuma tarian. Kita tahu kan tarian asli, zapin. So, ini adalah tarian etnik dan kita ada murid-muridnya. So kita pergi berjumpa dengan Tok Batin untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi apa sebenarnya tarian sewang. Ya. Jadi satu pembelajaran lah juga kepada anak-anak murid kita. Dan murid sebenarnya dia seronok sebab benda baru, and then selama ni pun kita fikir alah tarian sewang tu macam mana kita pun eager nak tahu kan. Bila mereka dah pergi menghadiri, dia ada bengkel di MPSJ, so kita sebenarnya nak mewar-warkan kepada murid-murid kita, memperkenalkan inilah dia tarian sewang yang bukan hanya untuk digunakan di sebagai perubatan, tapi juga boleh dibawa sebagai untuk hiburan. Bagi saya inisiatif yang kreatif dan bagi saya membuka lagi ruang macam tarian apa tu. Jadi sama-sama kita boleh celebrate. So satu keunikan untuk sekolah tu sebenarnya. Betul lah kata kalau cerita tentang sekolah ni betul ke ini sekolah yang tertua di Puchong? Serius Ya. Sekolah kebangsaan yang tertua di Puchong. Dibuka pada tahun 1949. Wow. Dan tahun ini adalah tahun yang ke-71. Oh, ya. Okey. Saya rasa kan ramai yang kat rumah tu cikgu Nurlaila. Cuba bagi sambutan Hari Guru macam mana? Apa hadiah ke ucapan kau nak bagi ke cerita? Tahun ni sebenarnya ada sangat-sangat berbeza. Kenapa tu? Sebab apa? Bangunan 71 tahun, bayangkanlah sebuah bangunan yang kayu. Memang 100% kayu, ya. Bumbungnya asbestos dulu. Sekarang bila pada awal tahun hari itu dah siap sepenuhnya dan telah dirasmikan, dan memang berubah 360 darjah. Ya, dulu kita panggil bilik guru, sekarang kita panggil sebagai Sanggar Budi. Sanggar Budi. Ya, sebab menerima daripada sumbangan dalam program Mesra Rakyat tu, ya. Jadi kita bila orang memberi, kita merasalah kan. Jadi itu kita beri nama. Dan bukan bilik guru saja, kita dah bahagi kepada dua, iaitu bilik rehat. Jadi maknanya dekat tempat tu memang untuk guru berehat sepenuhnya. Tak boleh nak ada gangguan-gangguan. Tak ada lagi buku-buku. Kat situlah cikgu nak melepaskan lelah mereka. Jadi kita namakan sebagai Anjung Mutiara. Maknanya nama semua sastra. Jadi dengan bila kita dapat bilik guru baru, saya punya harapan dan cita-cita untuk dapat memberi motivasi kepada guru-guru saya agar lebih rasa seronok dan bermotivasi untuk menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak dan bersungguh-sungguh. Tak ada alasan kata bilik guru panas. Sebab kalau tengok bangunan awal kan, bangunan kayu, sangat-sangat panas. Tak ada siapa nak duduk pun masa tu bila waktu cuaca panas. Tapi sekarang rasa nak duduk dalam bilik guru. Sampai ada guru saya yang saya sekolah sesi pagi, tapi mereka akan duduk situ sampailah ke petang. Biasa tu dapat keselesaan. Bila kita selesa nak mengajar pun rasa lebih lagi bersemangat kan. Jadi terima kasih kepada semua guru-guru dan juga untuk mereka yang menyumbang kan. Ya, betul. Baik, okey. Terima kasih cikgu kerana sudi menghadirkan diri di dalam Borak Kopitiam dan meluangkan masa bersama dengan kita kan. Okey, dan kita nak berehat sebentar sebenarnya, tapi sebenarnya kita nak tunjuk ada satu video ni. Bukan Faiz, bukan saya menari. Bukan. Tentunya pelajar-pelajar daripada SK Puchong lah. Kita sama-sama saksikan. Dapat terikat cangkai berihan jelata bele balai peninjau madulah madu salulah salon meraja balai peninjau gaya terikat
ka malata bele Kendon en yon rayon cha ai malai peninjo Sebenarnya cinta yang abadi, cinta yang tiada bertinta. Sebenarnya cinta yang teragung, cinta yang tiada suara. Kerana dalam cintamu tiada lagi permintaan. Kerana dalam rindumu tiada lagi penantian. Sesungguhnya bila tingkat rasa hatimu menjadi kosong. Sesungguhnya bila matamu hanya melihat cahaya yang terang. Sesungguhnya bila tiada lagi engkau melihat dirimu. Sesungguhnya bila tingkat rasa hatimu menjadi kosong. Sesungguhnya bila matamu hanya melihat cahaya yang terang. Sesungguhnya Gabungan dua generasi. Saya tahu Faiz terbayang-bayang. Dia kata Faiz agak kata tolonglah aku nak sangat duet dengan Ustaz Nazri tu Dayah. Bukan apa. Siapa je yang tak dengar kan? lagu-lagu Rehan Ustaz Betul. Nazri nyanyi Allah kan? Kan? Sebenarnya tadi Dayah, dia masa off air tadi, dia confess, dia punya playlist semua lagu Raihan. Ya betul. Sampai sekarang. Itu menunjukkan bahawa macam kita budak-budak 80s memang tak boleh lari dengan Raihan. Dan kebanyakan sikit lah. betul, pembelajaran pun kadang-kadang kita belajar melalui lagu Raihan. So automatically Betul? diorang cikgu kita. Betul. Lah kena dengan topik kita hari ni, hari cikgu. Sekarang ni siapa yang ada di talian sekarang ni? Kita bersama dengan Ustaz Nazri ataupun dengan Arif sekarang ni? Dua-dua ada di talian sekarang. Oh, dua-dua ada. Apa khabar Arif Bahran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Nazri. Ya. Sihat Ustaz Nazri ya?
tengok kita tak berapa nak dengar sangat lah. Itulah tak apa dengar sangat Ustaz. Tapi Okey. Arif okey kan? Arif okey? Saya okey. Korang Okey. Alhamdulillah. Okey. Arif, kita nak beritahu lah sebenarnya awak sangat-sangat bertuah. Kan? Sebab dapat berduet dengan Ustaz Nazri di mana Ya, betul. itu adalah kiranya hero lagu-lagu nasyid kita daripada kita kecil. So nak tahu juga macam mana sebab saya sendiri pun memang peminat Raihan dari dulu. Saya hafal album Bismillah, Allahu. Saya keep up dengan lagu-lagu Ustaz. So masa saya kecil-kecil dulu saya pun wakil nasyid. So saya akan terus nyanyi lagu-lagu Raihan. Lepas tu dapat tahu pula yang kita ada projek nak projek bulan Ramadan, iaitu buat lagu nasyid. Lepas tu saya tak ada bincang banyak, saya tak fikir banyak, saya terus proceed. Okey. So macam mana tu kolaborasi tu boleh berlaku? Macam mana boleh? Projek ni saya dapat projek ni dari company Rusa Music sendiri. So saya terus cakap dengan Ustaz, saya proceed sebab saya memang peminat Ustaz. Saya pun terkejut, saya masih starstruck yang boleh dapat berduet dengan Ustaz Nazri lah. Okey. Sekarang kita nak tanya Ustaz pula. Ustaz Nazri, macam mana talian tu? Dah boleh dengar dah? Boleh. Talian ni memang jelas kalau by call ni. Alhamdulillah tadi sempat juga keluar video tadi kan. Ada sikit lah. Boleh dah tengok wajah terbaru Ustaz selain daripada video klip tadi. So Ustaz, saya sebagai seorang peminat cilik, sekarang dah tak berapa nak cilik. Ustaz, dah lama saya dah lama tak nampak Ustaz. Ke mana Ustaz selama ni? Biasalah jenis macam saya ni kan. Saya ni tak rajin untuk menyibukkan diri di media. Jadi itu sebab saya macam hilang, tak ada ke mana. Memang ada di Sabah saja, di kampung saya. Sibuk dengan madrasah lah. Jadi memang sejak saya buka madrasah ni, saya memang jarang keluar, melainkan saya dipaksa lah. Adakah hari ni Ustaz dipaksa? Harap-harapnya taklah. Tak ada. Dipaksa tu memang gitulah kena buat dengan saya. Syahril, saya punya PR pun dia kena balik-balik telefon saya bahawa kita ada ini, itu, ini. InsyaAllah lah. Jadi kita komit kan. Tapi kalau macam hanya 1-2 kali je tu, okay, saya pun okey-okey je. Yelah. Okey, sekarang kita nak tanya dekat Arif pula. Ya, saya. Okey Arif, so kiranya masa awak dapat tahu awak dapat berkolaborasi dengan Ustaz Nazri kan. So awak punya persediaan tu macam mana? Persediaan nak berduet bersama tu. Persediaan saya memang saya terus minta lagu apa yang nak nyanyikan. So saya terus hafal melodi, saya terus practice orang cakap. Nah, sebab dah excited kan nak duet dengan Ustaz. Yelah kan. Seperti yang kita katakan, legend kan? Legend. Jadi legend bro, dari kecil semua orang hafal lagu-lagu dia. Kan? So saya terus practice. So Arif, tak ada yang kedua ke? Macam mana? Tak ada kolaborasi yang kedua ke? Kolaborasi macam mana tu? Second time lah, kata minat buat lagu untuk Ustaz. Kalau ada sama-sama rezeki lagi kita boleh kolaborasi lagi, insyaAllah. Tak ada hal. Ini baru first. Kan? Sebab apa kalau second tu Faiz kata boleh dia nak masuk jadi suara yang belakang tu. Backup vokal pun tak apa. masuk video klip pun jadilah, Arif. Kan? Lagi best tu. Boleh diatur. So, daripada segi selain daripada lagu ni, apa perkembangan terbaru Arif sekarang ni? Perkembangan terbaru saya Baran sekarang sebab KP kan. So Baran pun banyak dekat rumah je, dekat studio. So Baran sendiri buat lagu lah. Buat lagu untuk dilancarkan lepas KP nanti ke, insyaAllah. Okey. Alright, itu daripada Arif. Kalau nak cakap dengan Ustaz Nazri pula sekarang ni. Ustaz, kita tahu Ustaz berada di Sabah. Ya, betul. Jadi macam mana bila buat rakaman tu, ada tak apa-apa kekangan? Susah tak? Adakah Ustaz rekod di Sabah, Arif Bahran di Kuala Lumpur atau macam mana? Ya. Alhamdulillah selama ni bila saya nak buat recording memang saya turun ke Kuala Lumpur lah. Okey. Saya banyak rekod lagu di tim dan saya tak ada rekod tempat lain. Tapi sahabat yang menjaga studio intim tu dia orang juga peminat dan sangat mengenali suara saya. Jadi dia orang tahu macam mana lenggok suara saya yang betul. Sampai begitulah. Kalau saya sendiri tu macam bawa lenggok yang lain,
Dia kata, nanti yang ini kemudian, buat yang lama dulu. Oh, okey. Okey, Ustaz Nazri, saya tahu soalan ni bukan ada kena mengena dengan lagu ni sebenarnya, tapi kan Ustaz Nazri selalunya kalau rakaman kan untuk satu lagu berapa lama waktu Ustaz Nazri ambil? 40 hari. Satu hari. 40 hari. Maksudnya banyak take ke ataupun Sambil puasa. Oh. Tak adalah, Masya Allah. Normal je kita recording, Insya Allah kita boleh selesai dalam 2 jam, 3 jam lah. Paling lambat 3 jam. Paling lambat 3 jam Wow. Itu pun saya rasa first take tu dah okey dah sebenarnya. Kan? Sebab saya ni jenis minyak diesel, dia kena panas, baru dia dapat balik. Dia punya feeling. Okey. Dia orang pun nak jaga, dia orang nak tunggu saya ya dapat tu suara lama saya tu kadang dia orang nakkan tu. Suara lama tu. Suara yang dirindui. Satu kali, 2 kali, 3 kali baru dia datang balik kan. Yalah. Okey, kita nak tanya dekat Arif lah ya. Arif Arif Bahran still on the line Okey. Arif Bahran? Ya, saya. Okey. I'm still here. Hari ini kan sempena Hari Guru. Kita nak tahu juga kalau awak nak ambil kesempatan nak buat apa-apa ucapan ke? Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru saya. Ustaz sendiri adalah guru. So, selamat Hari Guru, Ustaz. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Terima kasih kerana mendidik saya dan terima kasih kerana, turunkan ilmu kepada Bahran dan saya harap guru-guru kat luar sana teruskan students. Yeah. Bahran, dia selalu yang speechless ni, dia orang macam saya, orang nakal kat sekolah. Nakal ke? Tak. Tak, Bahran tak nakal ni. Muka budak baik. Saya? Weh, jangan tanya masa sekolah. Tak nak sembang. Tak nak cerita. Okey. Okey, tak apa. Sekarang ni kita nak tanya dekat Ustaz Nazri pula. Ustaz, kita tahu Ustaz adalah seorang guru. Jadi mungkin Ustaz ada ucapan untuk guru-guru yang lain. Ya, insyaAllah. Saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang telah mendidik siapa pun dalam hidupnya. Sama ada dia masih hidup ataupun tidak. Kita ucapkan dan kalau kiranya tak salah, saya nak tinggalkan satu kata-kata, sabar tu memang susah. Apalagi bila anak murid yang sangat menguji kita kan. Jadi kalau kita mampu bersabar, insya-Allah sabar pahalanya Allah tidak tanya kenapa kita bersabar, bahkan Allah terus berikan pahalanya. Masya Allah, lain kurang baik di sini saya dengar. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ustaz nak tahu juga sebab ramai sangat rindu Ustaz. Saya nak follow Ustaz. Instagram ke, Facebook ke? Okey. Instagram saya Son of Nazri Johani NGL. Okey, itu dia di skrin. Boleh follow sekarang. Ataupun snap je gambar kalau rasa tak sempat nak type tu. Okey. Son of Nazri, apa tu, NJL. Okey, terima kasih Ustaz Nazri. Sekarang kita nak tanya Bahran pula, Instagram awak. Kongsi sikit. Instagram saya @Arif Bahran, ARIFFBHREN. Twitter saya Bahran. Itu je yang saya Itu gunakan. saja. Nampak tu yang gambar selfie tu, itulah dia. Okey. Okey, kita ucap terima kasih banyak kepada Ustaz Nazri dan juga Arif Bahran sebab sudi kongsi karya anda dengan kami dan bersama dengan kami pagi ni. Tapi Daya, perasan tak? Suara Ustaz Nazri dengan dia menyanyi macam sama. Sama-sama. Kalau dia kalau dia mengajar pun sama. Ya ke? So dia consider menyanyi ke bercakap? Dua-duanya. Bernafas pun suara macam tu. Tapi saya tahu Faiz nak minta Ustaz Nazri nyanyi sikit ke? Boleh juga. Ustaz Nazri? Ustaz Nazri dah tak ada dalam live. Melepas peluang. Aduh, sedih-sedih. Tak apa. Nanti kita buka YouTube je. Kan? Kejap. Ada apa-apa emergency yang berlaku ni? Adakah Ustaz Nazri panggil kita? Saya tengah bertenang sekarang ni, tiba-tiba saya panik. Kenapa tu? Tak, saya rasa... Semenjak 2 menjak ni, kita punya bunyi loceng lain. Waalaikumsalam. Patutlah kita rasa takut bunyi tadi. Betul. Sebab apa khabar? Baik. Tak
salam ke hari ni. Tak boleh. Tak boleh. Kita jenis. Sini. Tapi berbeza, kalau kita punya tetamu ni, kita tak boleh panggil dia duduk. Dia berdiri. Dia memang kena berdiri sebab Wajib kita berdiri. Wajib berdiri. Kita kena Okey, sentiasa okey. aktif. Tapi still social distancing. Okey? Yes. Sana Okey. sikit. Apa khabar Dayah? Saya Sihat? Alhamdulillah. Faiz, apa khabar? Alhamdulillah. Salam Ramadan kepada anda. Ya. Salam Ramadan. Jadi mungkin orang-orang penonton-penonton di rumah tertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan Kevin Zahri datang ke studio? Ni bulan puasa. Apa dia? Saya tak tahu. Apa ni? Apa yang akan berlaku ni? Adakah Faiz akan diajar buat senaman yang light exercise? Saya akan tengok je. Chair pun dah tak ada kan. Ruang dah banyak. So bagus kalau kita buat senaman sikit kot. Boleh ke Faiz? Faiz nervous tu. Tak awal sangat kan? Wallahualam. Kita berdoa dan serah kepada keadaan kot. Ya. Dayah tak boleh, Dan tadi tak boleh. fahamkan. Saya akan jadi jurulatih kat tepi untuk tengok. Supervise. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni kita dah biasa buat kerja. Apa salahnya on the weekend kita bersenam? Boleh. Walaupun bulan puasa kita sebenarnya betul. boleh bersenam. Ya. Tapi dia sikit pantang larang senaman dalam bulan Ramadan. Okey. Because kekurangan air, kekurangan makanan of course. So senaman yang sesuai dalam keadaan berpuasa adalah senaman yang mungkin rendah intensity sikit. Senaman yang high intensity di mana degupan jantung tu agak tinggi, lebih sesuai selepas berbuka. So, kita nak buat yang lebih santai sikit. Itu Buat saya nak yang di dengar tu. rumah boleh join bersama jugalah kot. Betul. Boleh? Betul. Ini sangat penting. Boleh cerita sikit kepentingan kita exercise di bulan Ramadan ni? Sebenarnya dia bukan soal penting ke tak penting, dia soal suka hati kau. Setengah orang dia kurang gemar senaman Ramadan kerana tak nak agak malas dengan kurang bertenaga. Saya sendiri pun jujur cakap sama, kurang bersenam dalam Ramadan. Tapi kalau nak bersenam dalam bulan Ramadan ada hikmah di sebaliknya, di mana waktu yang terbaik untuk kurangkan lemak badan terutamanya adalah that window of mungkin 30 minit sebelum berbuka puasa, di mana your body dah berpuasa sepanjang hari, so jumlah glycogen gula dah dibakar, so your body agak kosong. So kosong badan bila you buat senaman yang agak rendah medium intensity, macam slow jog ke apa, that is the best time for the body untuk membakar lemak-lemak berlebihan. But cakap senang sekarang. Nanti pukul 6:30 kau berdoa je lah kat situ kan. 6:30? Apa nak makan? Esok je lah kan. So but in theory-nya that is the best time. And then our program juga kita sarankan ramai of our participants to cuba bersenam pukul 6.30 dengan heart rate lebih kurang 120, agak low, but again we tak paksa because again dia bergantung kepada keadaan. Dengar bunyi lagu macam lagu macam dah bermunanya sesi untuk Faiz memakan senaman. Cerita pasal paksa terus pasal lagu kan. Okeylah. Jom. Apa kata mungkin ramai yang ingin tahu macam mana untuk bakar lebihan-lebihan lemak yang selama ni kita tak tahu pun macam mana nak hilangkan. Jom. Okey, jom. Sekarang ni kita akan cuba. Kekal aktif, okey? Okey, Dayah just dalam niat tu ada. Let's go Faiz. We're just going to slow jog sikit. Di rumah pun boleh join bersama juga. Yes. Kita akan buat sikit workout ala-ala binatang. Animal workout. Okey. Yang biasanya digemari oleh kanak-kanak di rumah juga yang agak bosan. So we'll start with some cheetah run. Then we're going to cacing. Then we're going to a crab walk, bear walk, and then that's all. Boleh? That's all, Faiz. That's all. It's very easy. You can do simple. it. So now cacing, get ready. Cacing. 1, 2, 3, hands up. Touchdown. 1, 2, 3, 4, 5. Plank. Plank, Faiz, plank. 1, 2, 3, 4, 5. Naik semula. Naik, Come on, Faiz. Down. 1, 2, 3, 4, 5. Plank. Plank. Ya, up semula. Let's do one more. Cacing. You know, cacing all the way. Cacing. One, One, 2, 3. cacing. Depan lagi. Yes, Depan lagi. Hold. And go back. Very good job. And I'm going to do the crab walk. Crab, Ketam. Oh my God. Okay, come on, let's go. Kita makan... Okay, I show side profile kepada kamera sikit. Okay. Now, cuba angkat punggung tu sikit. Also tu for Dayah sebenarnya, for your lower back. Oh, okay. And we're going to It's good walk. for me, Jalan. Wow. Jalan ke depan. Tapi crab doesn't walk like this. And then roasted, bang! Roasted!
What? Tak pernah ada binatang Yang dalam ni ketam lain. MCO lain sikit ketam dia. Okay, let's go. Ya. Okay. Let's go. Okey, ini adalah Balik semula. senaman ketam untuk semua. Tapi kan, nak tahu juga Kevin. Hold. Okey. Senaman ketam ni, saya tanya, hold ya. Senaman ketam ni waktu pagi ke waktu petang elok? Kalau ikut kemampuan masing-masing. Kalau mereka yang agak cergas boleh buat pada bila-bila masa. Kalau agak kurang cergas, especially ladies, dia punya tangan tak kuat. Faiz tangan kuat tak? Ladies ke Faiza ke Faiz? Faiz, sorry. So laki biasanya tak ada masalah. Okey. And if agak kuat dan boleh cuba juga sentuh kaki ke. Let's go, Faiz! Faiz one! Tahu Faiz, come on! 2, 3, 4. Ini binatang Let's go, apa? 5. Let's go, 6. Oh, ini ketam akrobatik. Let's go, 7. Serius ah? Okay, now back roll. Beruang. Minta kain untuk peluh. Tisu tak ada. Ini sebenarnya air yang saya simpan untuk berbuka dah keluar dah pun. Okey. No, the bahayanya kadang-kadang bersenam is the berpeluh because of the dehydration dan tidak boleh minum air. So again kena tahu batasan diri, keadaan tu terkawal ke kurang terkawal. Berhawa dingin ke tak berhawa dingin, sesuai ke tak sesuai. Okey, jadi Faiz tak ada paksaan pun. Tadi tu baru tunjuk sikit. Kalau ikut lagi lama setengah jam sepatutnya kan? Sepatutnya lah katakan setengah jam. Okey. Macam ni kita sahut cabaran Kevin. So, let's go for the bear. Okay, let's go for the bear. Beruang. Sopankan diri sikit. Okay, we're gonna go down. Okay. Macam cacing je. Down. Beruang. And we're gonna go 1. We're gonna go 2. We're gonna Macam go rock 3. climbing lah, Kevin. Gustan. 1. Wah. 2. Ya, stay low. 3. 4. 5. Ya, ruang agak terhad sikit. Balik. Beruang. Very good. Bila nak tangkap salmon ni? Maghrib. Tunggu, sabar dulu. Okay, last one. Let's do one banana. Balik banana. Oh, he loves banana. Dia Banana suka. ya. Ini senaman pisang. Okey. Dia agak menyeronok kan? Memang jadi pisang. Saya dengar pun seronok juga. Okey, Faiz kena baring belah sana, saya baring belah sini. Kalau lain tak macam ni, baringan macam mana ni? Agak huru-hara sikit. Kita akan baring. Baring. Ya, now my kids suka senaman ni kerana agak fun tau. Anak-anak suka. So then you can hands at the back. Macam banana. Dua-dua kaki naik. Naik pusing. 1, 2, 3, go 1. Balance. Pusing tu. Okeylah. Oi. Tak payahlah jauh sangat pusing. Jangan sangat, Abang. Hindustan. Pusing. And you kena hold ya. They're really good untuk tangkap your oblique dengan your core. Faiz kata But dua kaki kena naik lah, bang. Tapi saya risau, jiran-jiran saya pandang saya serong. Tak apa, banana serong kan? Dah sesuai lah tu. Okay, let's go. 1, 2, 3, go hold. Aku risau 1, 2, 3, go hold. Ada Faiz. 1, 2, 3, go last one. Hold. 1, 2, 3, up. Naik. Faiz dah. Okay. Sopankan diri. Okay, harus citaran. Saya tengok saya yang penat sekarang ni, tuan-tuan. Citaran. Okey? Tegakkan badan. Alright. So, kalau nak tahu lah, macam sambil-sambil buat tu, kita tahu juga, kau setengah jam, berapa banyak lagi? Tadi ada back crawl lah, crab lah, banana split. Lagi apa lagi ada? Dia ada donkey, harimau, gajah, cheetah, orangutan, cacing. Oh, memang semua animal lah. Ikut suka tinggal. Reka lah apa-apa binatang pun. At the end of the day, dia boleh mengikut cita rasa dan kreativiti masing-masing. I see. Okay. As long as dia menyeronokkan, tidak membahayakan, and agak-agak you mengetahui kelebihan dan cara teknik senaman. Okey, jujurlah Faiz. Saya rasa kita buat tadi maybe berapa minit tadi? 7-8 minit. Sampai. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Okey, apa perasaan dan juga awak punya tahap ketahanan tu? Perasaan saya rasa amat menyesal sekarang ni. Tapi kalau ikutkan intensiti bagi saya, ini adalah satu exercise tak susah pun. Betul. Dia nampak je macam tu. Betul. Tapi sebenarnya actually tak.
macam saya pun tadi pun banyak sebenarnya main-main. Betul. Kan? Tapi kalau sebenarnya. Tapi kan tadi saya ada satu soalan nak tanya tentang heart rate tu. Betul. Macam mana kita nak kira heart rate yang Kevin just now explain? Kalau dalam masa bulan 3, bulan 4, every day saya lakukan live home workout di Facebook. Dan saya pakai heart rate monitor macam jam tangan Apple. And I always tekankan kepada orang ramai untuk mahir menilai heart rate masing-masing because saya buat, Faiz buat, Daya buat, kemampuan semua tak sama walaupun senaman yang sama. So now heart rate yang sesuai dengan agak-agak medium intensity is about 120, 130 beats per minute. Kalau 150 already ke arah high intensity, boleh memudaratkan keadaan untuk seseorang yang kurang mampu. So always kena menilai kemampuan diri sendiri. Alright, kita nak tahu juga, mungkin boleh ceritakan tentang Launch Good? Launch Good is our fundraiser yang sekarang sedang berlangsung. Sebenarnya dengan kita punya NGO untuk membenteras obesity di lebih 7,000 sekolah seluruh Malaysia yang again sangat bermasalah di Malaysia sebagai rakyat yang sangat-sangat obes. So our fundraiser di launchgood.com/JKS sedang berlangsung. Dari mereka yang ingin menyokong usaha sama, boleh melayari launchgood.com untuk sebarang sumbangan. Okey, kat skrin anda launchgood.com. So jangan lupa untuk support sebab ini untuk kebaikan kita semua. Dan sebenarnya kami sangat-sangat happy Kevin datang hari ini. Lagi-lagi Faiz, dia dah lama tak exercise tu sebenarnya. Yes, sebenarnya. Tapi tak nak ajak exercise lagi ke? Ceritanya sebenarnya kita memang nak ajak lagi. Tapi bila raya nanti, musim kita burn pula untuk hari raya punya makanan. InsyaAllah kita akan jumpa Kevin lagi selepas raya. Yes, sebenarnya selepas raya itu amatlah penting sebab bila hari raya kita tak mengawal saja cara-cara pemakanan kita. Tahun ini wallahualam because hari ini tahun ni raya tu agak berbeza sikit. Betul. So agak tercabar dengan cara yang tersendiri. But problem yang paling besar bagi saya in raya keadaan sekarang is kurang pergerakan secara am. So, walaupun you kurang pergi ke rumah orang, you always berdepan dengan rumah diri sendiri. Makanan yang sentiasa berdepan dengan dapur. Tidak berhenti. Amat mencabar sebenarnya. Betul, sangat mencabar. Jadi tak apa, cabaran ni patut kita sahut. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Thank you, Daya. Thank you so much. Terima kasih. Alright. Okey, kita sebenarnya nak berehat sebentar bagi Faiz tarik nafas. Betul, dan nak peluh. Dan kita akan kembali sebentar lagi. Dan terima kasih kepada Kevin Zahari kerana mengajar kita sesuatu yang sangat bagus yang boleh kita praktikan untuk bulan Ramadan. Kita jumpa sebentar lagi. Okey, jom crab walk pergi sana. Tapi satu je saya nak cerita. Saya rasa biola tu dia kena cari huruf A. Kenapa? Sebab nama dia Akmal ataupun D, Danny. Yes, jadi sorry kita ada Danny di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai abang, kakak. Hai. Semangat jap. Ini lokasi yang sama video tadi Betul tak? Ya, saya. Ya. So ini kat mana ni? Sekarang ni dekat rumah. Oh, belakang tu memang koleksi violin awak ke apa? Apa dia? Kat belakang tu semua koleksi violin awak yang rare-rare ke macam? Ya. Koleksi daripada kecil sampai sekarang. Oh, jadi yang sekarang pakai satu yang tadi tu ke? Yang Ramadan tiba, yang tu je? Yang tu. Itu adalah electric violin. Oh. Okey, sebenarnya saya memang macam nak tanya juga kat mana sebab terlalu banyak biola-biola kat belakang ni. So, boleh cerita sikit tentang collection biola sebelum kita cerita lebih lanjut kan? Biola-biola ni dibeli kat mana? Yang mana yang paling amat berharga? Yang sayang lebih ke? Alright, yang paling berharga setakat ni yang ni lah. Yang dia ni selalu pakai. Oh, kenapa? Ini berharga 16,000.
Tapi nampak macam biasa je. Dia nampak macam biasa. Ada apa perbezaan dia Nak tahu juga. Perbezaan dia adalah dia punya kayu. Yang satu dia handmade. Tak apalah, nanti kita datang Johor ke nantilah lepas habis PKPV semua ni. Nanti nak Boleh. Kita nak sentuh violin tu. Sentuh je lah. Kalau tak bahaya. Once broken, considered bayar balik. Okey. So Akmal Daniel nak tahu juga. Kita tahu awak memang main violin daripada dulu lagi dan awak selalu buat lagu-lagu cover. Jadi bila sekarang ni kiranya kat rumah kan, mostly apa aktiviti awak? Mostly kebanyakannya belajar online lah. Sebab saya student lagi. So memang banyak masa untuk belajar. Violin ni kira bila ada masa yang tak ada kelas, so baru buat cover lah semua. Okey. Nak tanya Danny lah. Bagi saya, biola ni adalah satu instrumen yang sangat susah. Dan kalau daripada segi pemilihan lagu ataupun kita nak mencari lagu, nak cek-cek contoh di dalam internet memang agak susah daripada gitar. Gitar kita on lagu apa semua dia ada. Jadi macam mana Danny nak jadikan reference ataupun mencari chord-chord bagi menghasilkan lagu-lagu cover tu? Kebanyakannya Danny by heart. Serius lah. So kalau nak cari lagu tu tak susah sangat lah. Okey, tahu tak musician by heart ni memang naturally talented tau. Serius Sebab dia macam boleh cari gitu je. Okey, so dah banyak-banyak macam lagu cover yang Danny buat kan, yang paling susah sekali, apa lagu apa? Yang paling susah sekali setakat ni lagu Raya Api Ramli. Oh ya? Kenapa? Apa yang daripada segi susah tu boleh cerita sikit? Sebab dia punya lagu banyak bunga. Jadi macam lagu-lagu sekarang dia kurang bunga. Jadi kita senang nak goreng lah. Nampak tak? Tahu kata lagu legendary ni bukan senang tau. Betul kan? Dia kalau silap sikit je memang orang-orang dah tahu. Okey. Kalau lagu Balik Kampung ni susah ke? Balik Kampung paling senang. Paling senang lah. Sebab lagu-lagu rancak ni memang forte Danny lah. Danny memang suka lagu-lagu rancak. Dia suka lagu rancak lah. Kan? Okeylah, saya sebenarnya nak tanya satu soalan yang lelaki kepada lelaki. Okey. Okey, biasakan guys dia mesti pick up gitar. Kenapa Danny pick up violin? Sebab violin ni dia macam lain daripada yang lain abang. Lain macam mana tu? Sebab lain dia macam dia lebih profesional. Kalau dekat luar negara, memang violin ni orang yang dimain tu orang yang profesional. Macam orkestra dekat filharmonik, macam tu. Okey, so maksudnya in the way pembelajaran violin juga lebih sukar daripada mungkin instrumen-instrumen lain yang you come across lah. Betul. Kak Raya dulu pernah lah tapi berangan je lah, berangan. Main biola? Berangan nak pergi kelas biola tapi rupanya lambat lagi. Okey. So sekarang ni awak dah buat macam-macam lagu cover kan? Macam next awak ada rasa macam teringin lah macam nak buat cover tapi nak ada seorang penyanyi. Nyanyikan bersama dengan awak punya alunan violin. Nak sebab kita nak buatkan kelainan. Danny tak nak Danny bergerak solo tapi nakkan kelainan nak seorang lagi backup Danny. Tentu lah. Daripada segi muzik kan, macam sekarang ni kita more kepada EDM, macam house music apa semua kan. Dan saya rasa kalau nak selit-selitkan violin ni macam boleh je. Macam Danny tak terfikir kan nak buat macam tu lagu? Terfikir tapi in future lah. Sebab Danny sekarang ni orang tengah suka dengan genre yang rancak. Orang nak tengok Danny dengan genre rancak. Macam tu. Macam lagu-lagu yang macam tu lah. Macam sekarang ni nak musim nak raya, dia buatlah lagu Balik Kampung. Nanti lagu EDM trance tu bolehlah panggil Abang Faiz sekali. Dia nak jadi macam Kevin Harris ke apa benda. Biarkan dia. Okey. So macam Danny, kita tahu awak sekarang berada di Johor Bahru. Kiranya duduk bersama parents saya? Ya, saya. Okey. Bersekolah juga di Johor? Saya bersekolah di Johor juga. Mungkin boleh bagi ucapan Hari Guru ke? Lagi-lagi kepada cikgu yang ajar orang violin. Kan? Ya. Yes. Alright, kepada guru-guru Danny yang dah mengajar Danny nak ucap
terima kasih banyak-banyak sangat sebab dah ajar Denny sampai Denny jadi sampai sekarang. Denny tak tahu macam nak balas hati budi cikgu-cikgu semua. Pengajaran cikgu tak senilai bagi Denny. So, terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima saya sama-sama. Padahal saya berangan saya Cikgu Mailin awak. Tapi rupanya bukan. Tapi kalau kita tengok karakter dan cara Denny bercakap ni memang dapat tahu dia rapat dengan cikgu-cikgu dia. Ya, very friendly. Kan? Okey, Denny. Saya rasa dengan awak punya alunan violin tu ramai gadis-gadis yang macam teringin nak tahu. Mesti banyak lagu yang awak cover. Instagram sikit lah. Instagram apa tu? Instagram Akmal Daniel Official. Oh, okey. Simple je. Yes. Yang penting dia official sebab takut ramai yang nanti yang meniru. Sebenarnya Hmm. kadang-kadang saya kadang-kadang tak tahulah macam Dayah kan wanita. Ya. Dayah more kepada bakat ke sebab dia cute? Sebab hati budi. Please. Siap. Okey, sekarang ni kita nak dengar lagu Air Mata Syawal katanya. Alamak. Bukan salah-salah. Ini lagi sebab kita nak dendang perantau kepada yang tidak boleh balik kampung, lagi-lagi tim bujang. Wow. Mungkin pada hari ini kita ingin mendengar sedikit alunan biola daripada Denny. Sikit. Dendang perantau, please. Dendang perantau. Tapi jangan nangis tau. Tak. Paling kuat pun menitik air mata. Teruskan, Denny. Baik. 1, 2, 3. Terima kasih, Denny. Welcome. Nanti buat lagi lah selalu ya. Buatlah live ke Boleh. apa. Okay? Yes. Ada request, Denny. Kalau nak dengar full, boleh follow IG Denny tadi. Okey. Ada request. Jangan main lagu raya sedih-sedih kan. Lagi lagu happy-happy, please. Alright. Balik kampung boleh? Balik kampung? Boleh. Last. Sikit je. Ya, baru betul. Thank you, Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Okey, nampak tu. Daripada Dendang Perantau, kita bagi anda lagu Balik Kampung. Tak kisah apa perasaan ataupun situasi anda sekarang, it's okay. Kita semua melaluinya bersama-sama, okey? Kan, sebab minggu ini adalah weekend terakhir untuk kita menyambut bulan Ramadan. Dan weekend minggu depan kita akan menyambut Hari Raya. Dan insyaAllah saya harap anda semua dah buat preparation. So, terima kasih kepada semua tetamu kita yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat Hari Guru. Bye. Bye-bye.